Semut. Lah, mai mana semut? Dah berdosa tu banyak ni pun. Nak tahu tak sepatah mana-mana? Macam mana kita nak tahu asal-usul semut tu? Macam mana kita nak tahu spesies nenek moyang dia? Macam mana? Macam mana? Macam ni. Okey. Kalau manusia, kalau awak nak tahu ayah awak siapa, mak awak siapa, of course kita kena tengok DNA kan. Sebab kita nak tengok sama ada ayah awak ni dengan awak sama ada relate ke tak kan. So sama juga dengan semut. Semut, kita nak tahu dia relate ke tak dengan spesies yang lain. So of course lah kita kena check DNA dia. Faham tak? Faham. Macam mana kita nak check DNA dia? Semut kan kecil. Macam ni. Semut, untuk kita tahu DNA semut, kita ada banyak step. First sekali, kita kena awet dulu semut tu. Okey, macam ni kita nak awet? Okey, macam ni Membunuh serangga. Pertama sekali menggunakan alkohol. Kedua menggunakan bekas membunuh. Dan ketiga menggunakan peti sejuk beku. Pertama sekali, gunakan alkohol. Dapatkan spesimen serangga anda. Tok-tok sikit. Dan masukkan ia ke dalam bekas mengandungi alkohol menggunakan penyepit. Biarkan selama beberapa hari. Kedua, gunakan gas membunuh. Buka bekas membunuh dan masukkan serangga anda di dalam bekas membunuh dengan pantasnya. Tutup bekas membunuh dengan ketat agar serangga tidak boleh keluar. Biarkan selama beberapa hari. Yang terakhir sekali, kita menggunakan peti sejuk. Masukkan serangga anda dalam peti sejuk dan tutup. Terima kasih. Macam tu. macam tu lah. Faham dah sekarang? Faham. Okey, annyeong. Lepas tu? Lepas awet kita kena buat apa pula? Lepas tu, kita buat DNA extraction. Mula-mula, kita potong semut tu kepada beberapa bahagian. Dan pastikan dia punya morfologi dengan genitalia tu tak rosak. Kemudian, kita nak extract DNA daripada semut tu dengan kita campur semut tu dalam solvent. And then solvent tu mengandungi potassium hydroxide dan pencuci joy. Kemudian, kita rendam selama semalaman pada suhu yang rendah. Joy yang terbukti bekas sama cuci pinggan dari Johor ke Singapura tu ke? Kenapa Joy? Kenapa tak guna benda lain? Kenapa tak guna harimau kuat ke? Kenapa? Kita guna Joy sebab dia boleh bertindak sebagai wetting agent untuk membantu semut tadi larut dalam solvent. Kita rendam semut tadi dalam solvent potassium hydroxide dengan Joy untuk extract DNA daripada badan semut tu. Macam tu lah. Lepas tu kan, nanti kita akan neutralkan KOH tu dengan kita campur hydrochloric acid. Okay. Tapi, pastikan dia tak akan berlaku contamination. Sebab PCR dia sangat-sangat sensitif terhadap DNA contamination. Okay, lepas tu next step ni agak susah jugalah. So, kalau saya nak terang, nanti korang tak faham. Step apa? Step nama dia PCI extraction. Dia lebih senang kalau kita terang melalui PCI. Kan? Saya nampak. Awak tu. Baju biru tu. Awak busy ke? Tak. Awak tahu tak pasal PCI extraction? Tahu. Tolong spraykan untuk kita orang boleh tak? Boleh. Duduk sini. Okey, sini. Okey, tadi kan kita rasanya dah ada KOH yang dah di-neutralize kan? And then kita akan add PCI. Okey, lepas tu kita akan shake vigorously selama 10 saat. And then kita akan microfuge selama 10 saat. Kita microfuge ni untuk kita breakkan emulsion kepada dua phase. Ada dua phase, upper phase dengan lower phase. Upper phase ni dia akan mengandungi DNA extraction, and then lower phase ni kita ada PCI. Yang ni
tengah-tengah ni ada white layer of denatured protein. Okay. Lepas tu, dalam ni nanti akan ada carcass tau. Carcass tu yang chitin insect tadi tu lah. Okay, lepas tu kita akan keluarkan layer of kita akan keluarkan meninggalkan carcass sahaja dalam tube tadi. So kita keluarkan balik PCI ni, masuk balik dalam bekas tube tadi. Protein pun masuk sekali. So kita akan meninggalkan cuma DNA sahaja dalam tip of micropipette tadi. Okay. Lepas tu, yang ini DNA tadi kita akan masukkan dalam tube lain yang memang dah ada sedia glycogen. Glycogen ni and then kita akan run kepada melalui PCR. And then method dia Polymerase chain reaction adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan salinan DNA yang diinginkan dalam kuantiti yang banyak. Penghasilan DNA yang banyak dapat membantu di dalam menentukan virus atau bakteria, pengecaman individual dan sebagainya. Di dalam proses PCR, kita akan menggunakan thermal cycler. Bahan-bahan yang diperlukan adalah DNA yang diingini, DNA primer, nukleotide, dan juga DNA polymerase. Bahan-bahan ini akan dimasukkan ke dalam tube. Tube tersebut akan dimasukkan ke dalam thermal cycler. Sekarang, mari kita lihat proses PCR dengan lebih terperinci. Cycle pertama, denaturation akan berlaku pada suhu 95 darjah Celsius. Denaturation akan mengakibatkan DNA double strand terasing menjadi satu lapisan sahaja. Kemudian, proses annealing berlaku. Di dalam proses ini, DNA primer akan melekat di bahagian permulaan target DNA. Kemudian, proses extension berlaku. Proses extension berlaku dengan penghasilan strand DNA yang baru dengan bantuan DNA polymerase. DNA polymerase akan melekatkan nukleotide dengan lapisan DNA yang terbuka. Proses ini diteruskan sehingga terhasilnya DNA double strand yang baru. Cycle kedua akan dilakukan menggunakan proses yang sama seperti cycle yang pertama. Di dalam cycle yang kedua, sebanyak 4 DNA strand akan dihasilkan dan caranya sama seperti di dalam cycle pertama. Kemudian cycle ketiga. Di dalam cycle ketiga, sebanyak 8 DNA strand akan dihasilkan. Cycle ini akan berterusan. Proses PCR ini akan berterusan selama 4 jam atau sebanyak 30 cycle. Sepanjang proses selama 30 cycle atau 4 jam, sebanyak 1 bilion salinan target DNA dapat dihasilkan.
Macam tu lah PCR. Oh, okey. Faham dah. Okay lah, saya ada kelas ni. Oh, ya ke? Okay, bye. Buku ni kita ambil tau. Okay lah, tu muka awak pun tanya. Oh, ya ke? Kita jumpa. Okay, bye. Thank you, awak. Okay. Kita kenal ke? Oh, lah. Jeng, jeng, jeng. ni weh. Jen electrophoresis jangan lupa. Jom Jen. Lah kan? Hai, lintas langsung daripada UiTM Perlis. Berdasarkan step yang telah diterangkan tadi, kita telah berjaya menentukan phylogenetic study of semut. Sekian sahaja daripada kami. Saya Syamil Syuni dan rakan-rakan melaporkan untuk Tertun. Annyeong!